Selamat sejahtera kepada Prof. Mas dan rakan-rakan sekalian. Saya Divya Arumugam dan rakan sekumpulan saya Charlie Tracy akan membentangkan tajuk The Nature and the Meaning of Deviance. Isi kandungan kami terdapat dua, iaitu apa itu penyelewengan ataupun deviance. Yang kedua adalah penyelewengan dan masyarakat. Yang ketiga kita akan buat question and answer session. Jadi, apakah itu deviance? Menurut Robert Merton, deviance ialah kelakuan atau tingkah laku yang menyimpang atau melanggar peraturan-peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Secara ringkasnya yang boleh dikatakan, deviance adalah tingkah laku yang melanggar peraturan. Tingkah laku deviant akan menimbulkan perasaan seperti marah, kecewa, tidak puas hati, tidak senang hati dan sebagainya. Jadi, apakah contoh deviant? Contoh deviant adalah pencurian, penyalahgunaan dadah, pelanggaran etika, penipuan, perompakan dan sebagainya. Gambar di atas merupakan contoh deviant, iaitu pencurian dan penyalahgunaan dadah. Seterusnya adalah faktor berlakunya deviance. Yang pertama adalah faktor keluarga, di mana kurang perhatian daripada ibu bapa akan mendorong remaja untuk melakukan deviance. Macam contohnya, ibu bapa yang pergi ke kerja dan mereka sibuk mencari rezeki sehingga tiada masa untuk diluarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, menurut kajian, didapati bahawa remaja perempuan lebih mudah mengalami emosi apabila kerap melihat pergaduhan antara ibu bapa dan akan mewujudkan kekurangan kasih sayang, meningkatkan perasaan tertekan. Macam contohnya, remaja perempuan didapati lebih rapat dengan ibu mereka dan mereka adalah mereka adalah remaja perempuan yang akan selalu bersama-sama dengan ibu bapa mereka di rumah dan tidak akan keluar ke mana-mana. Jadi, itu akan mendorong mereka untuk meningkatkan perasaan tertekan. Selain itu, remaja lelaki yang mempunyai bapa yang suka memukul pasangannya atau menderanya berisiko tinggi untuk terlibat dalam perlakuan yang sama apabila dewasa. Selalunya remaja lelaki akan terikut-ikut apa perlakuan ataupun segala tingkah laku yang dilakukan oleh bapanya. Selain itu adalah sejarah jenayah dalam keluarga. Penglibatan ibu bapa dalam jenayah akan menyebabkan anak mereka terdedah kepada pelbagai risiko negatif. Macam contohnya trauma, menimbulkan situasi yang tegang, wujud perapatan yang rendah antara anak dengan ibu bapa. Jadi, perkara ini akan mendorong mereka turut terlibat dengan salah laku jenayah sejak usia muda lagi kerana mereka tidak mempunyai role model yang boleh lead mereka ke arah yang baik. Contohnya adalah penyalahgunaan dadah. Faktor kedua adalah faktor rakan sebaya. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya untuk terlibat dengan aktiviti jenayah kerana mereka anggap perbuatan tersebut memberikan faedah kepada mereka dari aspek menghilangkan perasaan bosan, meningkatkan tahraf ataupun status dalam kalangan rakan sebaya. Sebagai contohnya, yang selalu kerap berlaku di sekolah adalah membuli. Sesetengah kumpulan remaja akan membuli seorang remaja yang berusia kurang daripada mereka ataupun lebih daripada mereka kerana mereka ingin anggap diri mereka sebagai besar di sekolah tersebut. Jadi, sebab itulah pemilihan rakan sebaya adalah sangat penting semasa berusia remaja. Deviancy training juga bermaksud apabila golongan lelaki kerap berkumpul dan berbincang tentang topik-topik yang berkaitan dengan jenayah satu sama lain. Faktor yang terakhir adalah faktor komuniti. Yang pertamanya adalah kemiskinan. Jurang antara golongan kaya dan golongan miskin mendorong individu daripada kelas sosial bawahan untuk terlibat dengan kegiatan tidak bermoral seperti perompakan, pencurian bagi memenuhi keperluan diri mereka. Selalunya, jenayah seperti ini akan dilakukan oleh golongan yang
berada di kelas bawahan kerana mereka inginkan duit. Mereka perlukan duit untuk membeli barang-barang keperluan seperti makanan, minuman dan sebagainya. Kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong golongan muda untuk terlibat dengan tingkah laku dewin kerana kebanyakan keperluan yang diperlukan oleh mereka. Macam saya cakap tadi, remaja ada sesetengah keluarga yang tidak kaya dan tidak mampu untuk memberikan apa yang anak mereka perlukan. Jadi, remaja mengambil langkah atau pilihan ini untuk terlibat dengan jenayah, untuk membuat duit, untuk mendapatkan duit itu dengan mudah. Selalunya, golongan lelaki yang akan terlibat dengan jenayah ataupun tingkah laku ini kerana mereka yang kebanyakannya hadap masalah pengangguran. Kerana tekanan hidup yang tinggi akibat masalah pengangguran mendorong mereka untuk terlibat kerana mereka memerlukan duit untuk membeli keperluan asas. Sebagai contohnya, lelaki yang telah berkahwin ataupun mempunyai anak akan menghadapi masalah pengangguran kerana mereka perlu mencari rezeki untuk keluarga dan isteri mereka. Macam contohnya kena bayar duit bil elektrik, bil air setiap bulan dan membeli keperluan anak-anak mereka. Jadi, ini akan mendorong kebanyakan lelaki untuk terlibat dalam jenayah seperti ini. Yang seterusnya adalah definisi norma. Norma ditakrifkan ataupun dimaksudkan sebagai peraturan ataupun prinsip-prinsip yang dikongsi atau diikuti oleh masyarakat. Norma selalunya menentukan apakah yang harus dilakukan oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang sebagai anggota sesebuah masyarakat. Kehidupan atau peranan seseorang akan ditetapkan oleh norma masyarakat. Okey, sekarang ni sebagai contoh, apakah yang akan jadi kalau kita masyarakat tiada peraturan? Kalau tak ada peraturan, jenayah akan berlaku di mana-mana sahaja. Dia akan merebak ke mana-mana sahaja, tidak kira di dalam negara ataupun di luar negara. Dia akan merebak ke mana-mana sahaja. Jadi, norma ataupun peraturan sangat penting bagi seseorang manusia untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik. Norma dan nilai-nilai berperanan sebagai satu garis panduan untuk mengawal tindak laku kita. Macam saya cakap tadi, norma akan menentukan ataupun peraturan akan menentukan kita untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk dan akan memberikan panduan kepada kita untuk membezakan perkara baik dengan buruk. Selain itu, mereka yang tidak mematuhi norma akan dicemooh ataupun dihukum. Sebagai contohnya, kalau seseorang remaja dianggap membuli orang lain, mereka akan diberikan hukuman seperti gantung sekolah ataupun buang sekolah. Dia juga mendidik bagaimana kita harus memainkan peranan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh bagi norma adalah adat resam. Adat resam yang paling asas adalah hormati orang tua, buka kasut sebelum masuk rumah, bersopan santun semasa berborak atau bercakap dengan orang lain. Dan itu adalah norma ataupun adat resam yang paling asas yang perlu diwujudkan ataupun diamalkan oleh seseorang manusia. Macam kita lihat pada zaman sekarang, hormati orang tua sangat-sangatlah tidak diberikan oleh orang muda sekarang. Pada zaman dulu, mereka akan hormat orang tua. Kalau lalu depan orang tua pun mereka akan tunduk depan orang tua baru berjalan depan mereka. Tetapi zaman sekarang tak macam tu. Diorang akan jalan straight je macam tu. Dan ia menampakkan remaja sekarang tiada adat langsung. Yang seterusnya adalah reactivities definition. Reaksi iaitu reaksi masyarakat terhadap sesuatu perlakuan dewin dibahagikan oleh pelbagai variasi.
Macam saya cakap tadi, deviant boleh dibahagikan kepada dua, iaitu deviant boleh positif ataupun negatif, tetapi ditetapkan melalui sesuatu situasi. Salah satunya ialah stigma masyarakat yang berlaku akibat perlabelan sehingga perkara tersebut dianggap deviance. Macam saya cakap tadi, perlabelan. Pada zaman sekarang, orang luar ataupun masyarakat suka sangat melabel seseorang tanpa mengetahui perkara sebenar. Macam contohnya di media sosial ataupun di TikTok, mereka akan tengok banyak sangat berita yang lalu di TikTok. Tetapi apa yang mereka lihat tidak menentukan seseorang itu bersalah. Jadi perlabelan itu adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat tidak baik, kerana perlabelan itu akan memberikan impak yang mendalam kepada mangsa ataupun seseorang individu yang melalui perkara tersebut. Ia juga akan menjejaskan imej dan identiti individu tersebut serta menyusahkan mereka untuk bertahan dalam komuniti, kerana mereka akan anggap perkara itu sebagai malu kepada mereka dan masyarakat akan pandang rendah terhadap mereka. Reactivities concept of deviance gain strong influence juga didefinisikan sebagai benda yang negatif akan tersebar dengan lebih cepat berbanding dengan perkara yang baik. Macam contohnya adalah isu Palestin. Pertolongan ataupun penyebaran adalah sangat-sangat kurang. Itu yang dikatakan sebagai benda yang negatif akan tersebar dengan cepat, tetapi benda yang baik ataupun benda yang memerlukan pertolongan akan tersebar dengan terlalu lambat. Yang seterusnya adalah creating deviance. Deviance selalu terwujud secara sosial. Sebagai contoh, apabila kumpulan merasakan ancaman terhadap kepentingan mereka daripada perbuatan tertentu, mereka boleh cuba mempromosikan kepentingan tersebut dengan memuja orang lain legitimasi keutamaan mereka. Jadi melalui ini, mereka akan ataupun mereka dapat mementingkan perkara-perkara yang mereka perlukan. Dengan cara ini, promosi sosial yang berjaya mencipta dan mengekalkan perhatian bagi sesetengah orang. Proses sedemikian mewujudkan kriteria untuk beberapa bentuk penyelewengan, termasuk homoseksual, memandu dalam keadaan mabuk dan penggunaan dadah tertentu. Contoh lain bagi creating deviance adalah, menurut kajian, di Amerika, 2 orang atlet yang mati kerana dadah. Oleh itu, ahli politik membuat seruan untuk peperangan melakukan ataupun melawan dadah, yang akan merangkumi ujian dadah dan hukuman undang-undang yang lebih keras. Media juga boleh gunakan gambaran grafik untuk menggambarkan sederhana setiap tahun berubah dalam penyalahgunaan dadah. Contoh lain adalah kehilangan anak. Masalah kehilangan anak menggambarkan bagaimana satu kumpulan boleh membesarkan kebimbangannya untuk menarik minat kumpulan lain juga. Sebagai saya cakap tadi, perkara yang negatif akan tersebar dengan cepat. Menurut kajian, ada sebilangan kebimbangan secara sejarah tertumpu pada kanak-kanak di Amerika Syarikat, termasuk kenakalan prestasi sekolah yang lemah dan pengabaian. Oleh itu, ibu bapa boleh menyediakan cap jari ataupun video kanak-kanak untuk polis dalam mengenal pasti masa sekiranya berlaku tragedi. Perkara ini sangat penting kerana apabila berlaku pencurian anak-anak ataupun kehilangan anak-anak, ibu bapa mestilah ataupun seharusnya menyimpan video kanak-kanak, kerana ibu bapa sememangnya suka untuk mengambil video-video kanak-kanak mereka ataupun anak mereka sebagai kenangan apabila mereka dah dewasa. Jadi,
Perkara ini akan memudahkan polis untuk mengenal pasti mangsa sekiranya ada berlaku sebarang tragedi. Ibu bapa yang gugup boleh juga bergantung pada kit pengenalan DNA, pergelangan tangan, penggera, BIP dan buku dan pitah keselamatan kanak-kanak untuk membantu mereka melindungi anak-anak mereka. Sesetengah ibu bapa telah mempunyai peranti pengenalan yang ditanam ke dalam gigi anak mereka, manakala yang lain telah membeli alat keluli untuk anak-anak mereka untuk memudahkan komunikasi berterusan dengan mereka. Alat kelui ini dikenalkan pada zaman dulu. Zaman dulu terdapat alat ini dan sekarang susah untuk terdapat di negara ini. Baiklah, seterusnya ialah Deviance and Society atau bahasa Melayunya penyelewengan dan masyarakat. Secara umumnya, deviance atau penyelewengan merujuk kepada tingkah laku yang melanggar norma sosial dan membangkitkan reaksi negatif. Deviant pula merujuk kepada pelaku tingkah laku yang melanggar norma sosial. Norma merupakan standard yang dibentuk oleh masyarakat dalam memastikan keamanan dan keharmonian sejagat terjaga. Norma mentakrifkan perbuatan, pelaku dan syarat sebagai contoh penyelewengan yang boleh diterima atau tidak. Kebanyakan orang menyadari norma dalam kehidupan seharian mereka kerana ia menjadi satu kebiasaan yang ditunjukkan oleh orang sekeliling. Norma memberi sumbangan penting kepada proses mengekalkan ketenteraman. Sesetengah individu menganggap norma sebagai budaya ideal, manakala yang lain menganggap sebagai satu perkara yang masyarakat harapkan dalam beberapa situasi. Norma mewujudkan asas untuk mentafsir kedua-dua tindakan dan peristiwa. Terdapat dua jenis norma, iaitu norma proskriptif yang menyatakan apa yang tidak patut mereka lakukan dan norma preskriptif yang menyatakan apa yang patut mereka lakukan. Seterusnya ialah perbezaan dan penyelewengan. Differentiation atau perbezaan ialah terma sosiologi yang merujuk kepada variasi perlakuan ataupun perbezaan perlakuan. Secara umumnya, penyelewengan juga merujuk kepada perbezaan, akan tetapi perbuatan dan syarat yang ditakrifkan sebagai penyelewengan boleh berubah mengikut peredaran massa. Judgments about better or worse begin the process of making judgments about deviance. Pernyataan ini bermaksud penghakiman mengenai apa yang betul dan apa yang salah memulakan proses yang mentafsir penyelewengan. Seterusnya ialah subcultural. Subcultural bermaksud budaya minoriti yang wujud dalam budaya utama. Subcultural merupakan koleksi norma, nilai dan kepercayaan yang berbeza daripada budaya dominan. Sebagai contoh, secara umumnya budaya muzik yang dominan ialah orkestra yang telah wujud sejak dahulu. Namun, wujud variasi-variasi baru seperti pop, hip hop dan sebagainya seiring dengan perubahan zaman. Variasi-variasi inilah yang dinamakan sebagai subcultural. Subcultural tidak perlu menentang budaya dominan. Jika menentang, terma yang sesuai ialah counterculture. Relativity of deviance. Relativity of deviance bermaksud deviant atau penyelewengan tidak boleh diterangkan secara tepat kerana tiada maksud yang tetap kecuali melalui pemahaman sosial itu sendiri. Penyelewengan yang merujuk kepada norma tidak mengenal pasti mana-mana jenis perlakuan tertentu sebagai penyelewengan. Hal ini membenarkan perubahan berterusan dalam piawaian dan bentuk penyelewengan bersama-sama dengan tahap penolakan. Penyelewengan tidak menyebut jenis tingkah laku yang unik, tetapi sebaliknya tingkah laku biasa yang menyinggung perasaan sesetengah kumpulan. Hal ini kerana norma menunjukkan pertimbangan relatif ataupun perubahan yang terhad kepada kumpulan, tempat dan masa. Penyelewengan juga merupakan fenomena relatif di mana standard penyelewengan boleh berubah mengikut tempat, kumpulan dan masa. Penyelewengan berkaitan dengan tingkah laku sosial mungkin berbeza berbanding penyelewengan berkaitan dengan masalah sosial walaupun kedua-duanya berkait rapat. Hal ini bermaksud tidak semua masalah sosial menunjukkan penyelewengan. Kesimpulannya, pengertian penyelewengan secara amnya merujuk kepada beberapa perbezaan daripada standard sosial dalam tingkah laku, keadaan dan orang. Sosiologis boleh mentakrifkan penyelewengan berdasarkan statistik, mutlak, reaktivis atau istilah normatif, walaupun konsep reaktivis dan normatif mungkin berbeza mengikut fahaman.
Penyelewengan di sini bermaksud pelanggaran norma yang menerima penolakan sosial yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan reaksi